Jilid 3 Korelasi Saintifik. Bab 5 Kosmologi Quranik. 1 Astronomi dalam Al-Quran. Deskripsi alam semesta awal, konsep pembangunan alam, orbit, cakrawala dan mekanika langit. Fisik kuantum, konsep pasangan dalam penciptaan. Teori multiverse dalam tafsir ayat, keterkaitan dengan teori modern. Bab 6 Sains kehidupan. 6.1 Embriologi Quranik, tahap perkembangan janin, perbandingan dengan embriologi modern. Analisis istilah perubatan. 6.2 Ekosistem dalam Al-Quran, keseimbangan alam, kitaran air dan kehidupan, biodiversity dalam perspektif Quran. Jilid 3 Korelasi Saintifik. Bab 5 Kosmologi Quranik. 5.1 Astronomi dalam Al-Quran. Deskripsi alam semesta awal, analisis ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan keadaan awal alam semesta, seperti dalam surah Al-Anbiya, tentang langit dan bumi yang dahulu berlaku. Konsep pembangunan alam. Kajian tentang proses penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa, surah Fussilat 19, serta keselarasannya dengan teori kosmologi dan seperti Big Bang dan pengembangan alam semesta. Orbit cakrawala dan mekanika langit. Penjelasan Al-Quran mengenai pergerakan benda langit dan kaitannya dengan hukum graviti dan mekanik orbit dalam sains modern. 5.2 Fisik kuantum. Konsep pasangan dalam penciptaan, tafsiran surah Yasin tentang segala sesuatu diciptakan berpasangan dan kaitannya dengan teori anti-zarah, antimatter, dan duality gelombang zarah. Teori multiverse dalam tafsir ayat, perbincangan tentang kemungkinan tafsiran 7 langit, surah Al-Baqarah, sebagai alam semesta selari, multiverse, berdasarkan perspektif sains kontemporari. Keterkaitan dengan teori modern, perbandingan antara konsep Quranik dan teori seperti string theory, quantum entanglement, dan kesedaran dalam mekanik kuantum. Bab 6 Sains kehidupan. 6.1 Embriologi Quranik. Tahap perkembangan janin. Analisis surah Al-Muminun 12 mengenai tahap nutfah, alaqah, mudgan, perbandingannya dengan embriologi modern. Perbandingan dengan embriologi modern. Kajian saintifik tentang ketepatan deskripsi Al-Quran berbanding penemuan seperti perkembangan tulang sebelum otot, skeletal formation. Analisis istilah perubatan. Kajian istilah seperti alaqah, segumpal darah melekat, dan mudgah, seperti kunyahan dari sudut perkembangan biologi. 6.2 Ekosistem dalam Al-Quran. Keseimbangan alam. Tafsiran surah Ar-Rahman 15-9 tentang keseimbangan alam, mizan dan aplikasinya dalam ekologi modern. Kitaran air dan kehidupan. Penjelasan Al-Quran mengenai proses penguapan, hujan, dan kebangkitan tanah mati. Surah Al-Hijri 19 sifati, serta keserasiannya dengan hidrologi. Biodiversity dalam perspektif Quran. Kajian surah An-Nahl 10-12 tentang kepelbagaian spesies dan fungsinya dalam ekosistem sebagai tanda kebijaksanaan ilahi. Nota. Buku ini menggabungkan tafsiran Quranik dengan penemuan sains modern, menonjolkan keserasian antara wahyu dan realiti saintifik. Pendekatan interdisiplin ini bertujuan untuk mengukuhkan pemahaman tentang keagungan Al-Quran sebagai sumber ilmu yang relevan sepanjang zaman. Jilid 3 Korelasi Saintifik. Bab 5 Kosmologi Quranik, astronomi dalam Al-Quran. Deskripsi alam semesta awal. Tafsiran saintifik surah Al-Anbiya 10. Istomadak orang-orang kafir pasti admimosinus nempewasanya langit bumi itu kedua sedoyu tuam yang patu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Perbandingan dengan teori Big Bang dan bukti pengembangan alam semesta. Hubble's Law, Cosmic Microwave Background. Kajian frasa langit dan bumi bersatu dari perspektif tunggal kosmik. Konsep pembangunan alam dalam 6 masa. Analisis kronologi penciptaan dalam surah Fussilat 41-17 versus skala waktu kosmologi modern dari zaman Planck hingga pembentukan galaksi. Perbahasan masa dalam Al-Quran, ayam sebagai fasa fisikal versus tempoh 24 jam. Kesesuaian dengan teori pembentukan bintang dan planet, hipotesis nebular. Mekanika orbit dan graviti. Surah Yasin kebetulan matahari berjalan ke tempat peredarannya dan setiap benda langit beredar pada garis edarnya. Kaitannya dengan hukum Kepler dan relativiti umum Einstein. Fenomena falak orbit dalam tafsir klasik konsep geodesik ruang masa. 5.2 Fisik kuantum dan kosmologi Quranik. Prinsip pasangan dalam penciptaan surah Yasin. Maha suci Tuhan yang telah mencipta pasangan-pasangan semuanya. Aplikasi dalam zarah anti-zamaan diarah. Duality gelombang zarah. Simetri CPT dalam fisik zarah. Multiverse dan 7 langit.
Tafsiran lapisan langit sebagai dimensi ruang masa berbeza, brain, alam semesta selari, teori inflasi kekal. Perbandingan dengan teori Stephen Hawking dan Max Tegmark. Korelasi dengan teori terkini string theory dan ayat-ayat tentang penciptaan berlapis. Quantum entanglement dengan konsep pentagon ubudiyah seluruh alam terimpul 1-3. Teori kesedaran kuantum, Penrose, Hameroff, dan Ruh dalam surah As-Sajdah. Metodologi penyelidikan, pendekatan tafsir ilmi dengan parameter A. Kesahan linguistik, B. Konsisten dengan kaidah tafsir muktabar, C. Bebas daripada pemaksaan tasyiwik terhadap teori sains belum pasti. Cabaran akademik, kritikan terhadap bucelism, overclaiming keserasian sains Quran, batasan tafsir metaforik versus literal dalam kosmologi, isu ketidakpastian teori saintifik, kontor status multiverse dalam komuniti fizik, arah masa depan, eksplorasi konsep arsi dan ruang masa kuantum, kajian interdisiplinari fizik teologi tentang sifat massa, integrasi kosmologi sufi dengan mekanik kuantum. Bab 6 Sains kehidupan dalam perspektif Al-Quran. 6.1 Embriologi Quranik, integrasi wahyu dan sains modern. Tahap perkembangan janin, berdasarkan surah Al-Muminun 23-12-14, nutfah analisis mikroskopik tentang sperma ovum gamet dan konsep titisan cairan yang bercampur. Alakah tafsiran literal sebagai lintah versus makna biologis sebagai blastokista yang melekat, implantasi. Bukti histologi tentang angiogenesis awal mudga. Korelasi dengan pembentukan fase somit, segmen embrio. Penampilan morfologi seperti dikunyah. Pembentukan tulang dan otot. Urutan osteogenesis sebelum miogenesis yang sesuai dengan penemuan modern. Validasi saintifik dalam literatur medikal. Kajian komparatif dengan karya Moore and Persaud, Carlson. Garis masa embriogenesis versus deskripsi Quranik. Kontroversi istilah alakah sebagai segumpal darah analisis semantik fakta biologis. Metodologi penafsiran embriologi. Pendekatan multidisiplin, filologi Arab klasik Haji Ibn Mandur. Deskriptif embriologi versus molekuler. Kritikan terhadap tesis Maurice Bucaille. Batasan interpretasi metaforis dalam embriologi. 6. Dua ekosistem Quranik, paradigma keseimbangan ilahi. Sistem keseimbangan miznan dalam Hamlul Limber 1-9. Prinsip homeostatis ekologi, siklus biogeotrogen, hukum termodinamik dalam ekosistem. Aplikasi dalam konservasi biodiversity, pengurusan sumber alam berterusan. Siklus hidrologi dalam Al-Quran, mekanisme presipitasi dalam surah Az-Zumar. Proses evaporasi, transpirasi, kondensasi. Sistem recharge air tanah, fenomena menghidupkan tanah mati dari perspektif ekologi tanah. Ekosistem mikrobiologi, biodiversity sebagai ayat kauniyah. Analisis surah An-Nahl 16-17 tentang polinasi dan simbiosis mutualisme. Spesies adaptasi, fenotip, plasticity. Kajian kasus, sistem sonar kelawar versus ayat tentang gelap dan cahaya. Migrasi burung dan navigasi celestial. Pendekatan epistemologi, model integratif sains wahyu. Kerangka teori konsep kauliyah, paradigma tauhid dalam ekologi. Kajian kasus sejarah, karya Al-Jayawaz, Ibn Sina tentang embriologi, analisis kontemporer, isu bioetika dalam perspektif Quran, cloning dan status nutfah. Rekayasa genetik dan konsep takhir khalqillah, krisis ekologi modern, perubahan iklim dalam tafsir Makasidi, ekofeminisme versus konsep khalifah, aplikasi praktis. Model pendidikan sains tafsir, kurikulum integratif biologi ayat Quran. Pembelajaran berasaskan proyek analisis air hujan secara kimia versus penerangan Quran. Observasi embriologi ayam dan tahap mudga. Kajian lanjutan topik terkini, epigenetik dan konsep takdir biologis. Neuroembriologi dan ruh dalam surah As-Sajdah. Pendekatan pengiraan, simulasi sistem ekologi berdasarkan parameter Quranik. Analisis korpus linguistik istilah biologis dalam Quran, refleksi filosofis. Dialog sains agama dalam tradisi Islam, perdebatan determinisme versus kehendak bebas dalam biologi, teleologi alam versus teori evolusi, paradigma pembinaan semula dari antroposentrisme ke ekosentrisme tauhidik, dekolonisasi sains barat menuju epistemologi Islami, lampiran lini masa perkembangan embriologi, tradisi Galen versus penerangan Quran, penemuan mikroskop elektron dan validasi tahap mudgah, peta konsep ekosistem Quranik, interkoneksi ayat-ayat ekologi, model matematik keseimbangan mizan alam, istilah glosarium terminologi biologis dalam Quran, terminologi sains modern yang sepadan. Penutup, bab ini menawarkan kerangka holistik untuk membaca fenomena biologi melalui lensa wahyu,
sekaligus mengajak komuniti saintifik untuk mengeksplorasi kedalaman isyarat ilmiah Al-Quran dalam ranah kehidupan organik. Jilid 3, Korelasi Saintifik Al-Quran dan Sains Modern. Bab 5, Kosmologi Quranik. 5.1, Astronomi dalam Al-Quran, Konvergensi Teori Kosmik 1. Model alam semesta awal, tafsir holistik. Surah Al-Anbiya 12:30. Analisis frasa ratkan kesalpadugus fatakna pemisahan dalam konteks. Singularity Big Bang Era Planck, Sipulslenes Papotiti Desart. Fase inflasi kosmik. Data terkini dari teleskop James Webb tentang galaksi awal Saturn. Kronologi penciptaan dan masa pemetaan. Surah Fusilat 41:11 dengan masa Quranik. Fase kosmik modern. Tempo, masa 1-2 radiasi dominasi 0,4 Masa 3-4 pembentukan galaksi 107 juta. Masa 5-6 pembentukan sistem surya 9.2 bilion. Mekanika orbit kuantitatif. Simulasi matematik surah Yasin di 13 metode orbit persamaan GM0E. Data tentang bit kelajuan orbit bumi 100 km/j. Kestabilan sistem surya 5.2 fisik kuantum paradigma Quranik Saturn. Teori pasangan kosmik. Klasifikasi pasangan dalam surah Yasin. 36 Zara fermion. Anti-Zara, positron anti-quark. Pasangan matematik integer non-integer. 1. Multiverse dalam tafsir kontemporer interpretasi 7 langit sebagai dimensi tambahan dalam teori alam semesta selari. Model holografik, RC sebagai sempadan. Baby 6, sains kehidupan berasaskan Quran. 6.1 Embriologi Quranik, validasi eksperimental. 1. Peta perkembangan janin. Korelasi tepat tahap embrio, istilah Quranik. Minggu, struktur utama nutfah 1 zigot. Alakah 2-3 cakera bilaminar. Mudga 4 somiti 10-15. Penemuan terkini embriologi. Bukti molekul untuk urutan osteogenesis, Ranix 2 ekspresi. Mekanisme adesi alakah, integrin B2 ekosistem. Model keseimbangan ilmiah. 1. Sistem hidrologi Quranik. Model kitaran air berdasarkan surah Az-Zumar 3 metode salin. Muat turun, terang penting kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Lawan hujan, aquifer. 1. Biodiversity kuantitatif statistik dalam surah An-Nahl 10-11. 82 spesies kulat, 400 spesies tumbuhan. Keseimbangan trophic level. Metodologi penyelidikan. Korpus linguistik Quranik. Analisis medan semantik. Pengesahan saintifik, pengindeksan jurnal yang disemat oleh rakan sebaya. Kebolehulungan eksperimen. Aplikasi praktis. Pembangunan. Model AI untuk tafsir saintifik, kit pedagogi sains Quran, lampiran peta konsep integratif, glosari istilah teknikal, Binimantra plus rujuk kauju. Menyingkap keajaiban memahami ijaz Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu berdiri sebagai bukti abadi wahyu ilahi. Ia adalah kitab yang telah melampaui batas waktu dan ruang, mempengaruhi banyak generasi dan budaya. Umat Islam percaya bahawa ia adalah firman Allah yang sebenar, panduan untuk manusia dan sumber kebijaksanaan yang mendalam. Ia menawarkan panduan dalam setiap aspek kehidupan, dari tingkah laku pribadi hingga keadilan sosial, dan dari pertumbuhan rohani hingga penyelidikan saintifik. Teras kepada sifat luar biasa Al-Quran ialah konsep ijaz Al-Quran, yang sering diterjemahkan sebagai ketidakupayaan meniru Al-Quran. Konsep ini bukan sekadar dakwaan, tetapi cabaran kepada manusia untuk menghasilkan sesuatu yang standing. Konsep ini merujuk kepada ketidakupayaan Al-Quran untuk ditiru atau dipadankan, kualiti yang menjadi bukti kukuh asal-usulnya yang ilahi. Para sarjana telah lama mengagumi kesempurnaan bahasa dan kefasihannya yang tiada tandingan. Ijaz menggariskan keunikan Al-Quran. Ia adalah kitab yang berdiri sendiri dalam keindahan sastranya, kedalaman maknanya, dan kemampuannya untuk menyentuh hati dan minda pembacanya. Ia menonjolkan kefasihannya, keindahan sastranya, dan kedalaman maknanya. Ayat-ayat Al-Quran disusun dalam gaya yang puitis dan tepat, menjadikannya karya agung sastra Arab. Penting untuk membezakan antara keajaiban dan sihir. Walaupun kedua-duanya mungkin kelihatan luar biasa, ia pada asasnya berbeza dari segi sifat dan tujuan. Keajaiban adalah perbuatan ilahi yang melampaui hukum alam. Ia adalah tanda-tanda dari Allah, bertujuan untuk membimbing manusia ke arah kebenaran dan iman, dan untuk menunjukkan kuasa dan kebijaksanaannya. Ia mempunyai tujuan yang lebih tinggi, seringkali untuk membimbing manusia ke arah kebenaran dan iman. Keajaiban bertujuan untuk membangkitkan kekaguman dan ketakutan, dan untuk mengukuhkan hubungan orang yang beriman dengan Tuhan.
Sebaliknya, sihir bergantung pada tipu helah dan ilusi tanpa sebarang kaitan ilahi yang sebenar. Ia adalah satu bentuk penipuan bertujuan untuk menghiburkan atau menipu, bukannya untuk memberi pencerahan atau bimbingan. Ketidakupayaan meniru Al-Quran adalah pelbagai aspek, merangkumi kesempurnaan bahasanya, pandangan saintifiknya, dan struktur matematikanya yang rumit. Setiap aspek ini menyumbang kepada statusnya sebagai keajaiban ilahi. Ia adalah simfoni bahasa, ilmu, dan ketepatan ilahi yang telah memikat hati para sarjana dan orang beriman selama berabad-abad. Ayat-ayat Al-Quran mengandungi lapisan makna, menawarkan pandangan tentang alam semula jadi, sifat manusia, dan Tuhan. Konsep ijaz ini mengajak kita untuk meneroka kedalaman Al-Quran, menghargai sifatnya yang pelbagai aspek, dan meneguhkan kembali iman kita kepada sumbernya yang ilahi. Ia mencabar kita untuk mendalami teks, mencari pemahaman, dan mencari inspirasi dalam kebijaksanaannya yang abadi. Tanda-tanda kebesaran membandingkan keajaiban sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah, para nabi telah dianugerahkan keajaiban. Peristiwa luar biasa ini menjadi bukti nyata hubungan ilahi mereka, mengesahkan keabsahan mereka sebagai utusan Tuhan. Nabi Musa, contohnya, telah membelah Laut Merah. Peristiwa yang menakjubkan ini menunjukkan kuasa Tuhan dan membolehkan Bani Israel melepaskan diri dari perhambaan. Nabi Isa yang dipuja oleh orang Kristian sebagai anak Tuhan, menyembuhkan orang sakit dan bahkan membangkitkan orang mati. Tindakan belas kasihan ini menjadi bukti kukuh bagi misi ilahinya. Namun, keajaiban Al-Quran adalah berbeza. Tidak seperti sifat sementara keajaiban sebelumnya, Al-Quran tetap boleh diakses oleh semua orang. Ia adalah keajaiban yang hidup, keindahan dan kebijaksanaannya melampaui batas waktu dan budaya. Sementara keajaiban lain berfungsi sebagai tanda segera untuk komuniti tertentu, keajaiban Al-Quran adalah kekal, menawarkan panduan dan pencerahan kepada setiap generasi. Al-Quran mengakui dan menghormati keajaiban yang diberikan kepada para nabi sebelumnya. Ia menekankan bahawa keajaiban ini disesuaikan dengan konteks dan keperluan zaman mereka. Namun, keajaiban Al-Quran adalah universal dan abadi. Ia terletak pada mesejnya yang abadi, kesempurnaan bahasanya, dan kemampuannya untuk menyentuh jiwa manusia merentasi generasi. Sebuah permadani keajaiban, kategori keajaiban Al-Quran. Keajaiban Al-Quran tidak terbatas pada satu aspek sahaja. Ia merangkumi pelbagai dimensi, setiap satunya lebih mengagumkan daripada yang sebelumnya. Keajaiban ini terjalin dalam teks itu sendiri, menjelma dalam pelbagai bentuk yang terus memikat dan memberi inspirasi kepada orang beriman dan sarjana. Para sarjana umumnya mengkategorikan keajaiban ini kepada 3 jenis utama, linguistik, saintifik, dan numerik. Setiap kategori menawarkan gambaran unik tentang sifat ilahi Al-Quran. Keajaiban linguistik Al-Quran dapat dilihat dengan jelas oleh sesiapa sahaja yang membaca atau mendengar ayat-ayatnya. Bahasa Arab Al-Quran tiada tandingan dalam kefasihan dan keindahannya. Bahasanya begitu kaya dan mendalam sehingga digambarkan sebagai tidak dapat ditiru. Irama, rima, dan gaya bahasanya mencipta pengalaman mendalam yang melampaui ekspresi manusia biasa. Kata-katanya mengalir dengan musikalitas yang menyentuh jiwa. Kesempurnaan linguistik ini, sering disebut sebagai ijaz al-bayan, adalah bukti asal-usul ilahi Al-Quran. Ia mencabar penyair dan ahli bahasa yang paling mahir untuk menghasilkan sesuatu yang setanding. Di sebalik keindahan bahasanya, Al-Quran mengandungi ayat-ayat yang selaras dengan penemuan saintifik yang dibuat berabad-abad kemudian. Pandangan saintifik ini bukanlah kebetulan semata-mata tetapi dilihat sebagai tanda-tanda ilmu ilahi. Keajaiban saintifik ini, yang dikenali sebagai ijaz al-ilmi, merangkumi pelbagai bidang seperti astronomi, embriologi, dan geologi. Contohnya, Al-Quran menggambarkan perkembangan embrio manusia dengan terperinci yang luar biasa. Ayat-ayat ini menunjukkan sumber ilahi Al-Quran kerana ia mendedahkan ilmu pengetahuan yang tidak dapat diakses oleh manusia pada zaman penurunannya. Penjajaran dengan sains moden terus mengagumkan para penyelidik. Akhir sekali, Al-Quran mempamerkan struktur numerik yang mendalam yang rumit dan tepat. Dikenali sebagai ijaz al-adad, keajaiban numerik ini melibatkan frekuensi dan susunan kata dan huruf yang tepat dalam Al-Quran. Coraknya begitu kompleks sehingga menentang kepengarangan manusia. Corak ini yang sering didedahkan melalui analisis matematik, menunjukkan tahap reka bentuk yang rumit yang menentang kepengarangan manusia. Struktur numerik menambah lapisan kedalaman lain kepada sifat ajaib Al-Quran.
Kesemua kategori keajaiban ini membentuk sebuah permadani keajaiban yang terus memberi inspirasi dan membimbing berjuta-juta orang di seluruh dunia. Ia berfungsi sebagai peringatan tentang asal-usul ilahi Al-Quran dan relevansinya yang abadi. Keajaiban Al-Quran, sama ada linguistik, saintifik atau numerik, mengajak kita untuk merenungkan kebijaksanaan mendalam yang terkandung dalam halaman-halamannya. Ia menggalakkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan dan pemahaman, dan menghargai seni ilahi yang meresapi setiap ayat. Semasa kita mendalami keajaiban ini, kita menemui lapisan makna yang memperkaya iman kita dan meluaskan perspektif kita. Al-Quran tetap menjadi sumber panduan, kebijaksanaan, dan inspirasi yang penting jika kita. Sebuah warisan penyelidikan, sejarah kajian ijaz. Kajian tentang ijaz Al-Quran, ketidakupayaan meniru Al-Quran, mempunyai sejarah yang kaya dan luas. Bidang kajian ini telah memikat hati para sarjana selama berabad-abad, menarik mereka ke dalam penerokaan mendalam tentang ciri-ciri unik Al-Quran. Sejak zaman awal Islam lagi, para sarjana dan pemikir telah mendedikasikan diri mereka untuk mengungkap misteri Al-Quran dan menunjukkan sifat ilahinya. Mereka berusaha untuk memahami kedalaman mesejnya dan keindahan bahasanya yang tiada tandingan. Disiplin ijaz telah berkembang selama berabad-abad, dengan setiap era menambah lapisan pemahaman dan tafsirannya sendiri. Evolusi ini mencerminkan sifat dinamik ilmu pengetahuan Islam dan usaha berterusan untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam. Para sarjana Islam awal, seperti Al-Baqillani, seorang ahli teologi dan ahli hukum yang terkenal, memberi tumpuan utama kepada ketidakupayaan meniru bahasa Al-Quran. Mereka menganalisis ayat-ayatnya dengan teliti, berusaha untuk menunjukkan asal-usul ilahi kefasihannya. Mereka mengkaji kerumitan bahasanya, kefasihannya, dan kesannya yang mendalam terhadap bahasa Arab itu sendiri. Ciri-ciri linguistik Al-Quran dilihat sebagai bukti sifatnya yang ajaib, tidak dapat ditandingi oleh mana-mana komposisi manusia. Al-Baqillani contohnya berhujah bahawa gaya dan struktur unik Al-Quran menjadikannya mustahil untuk ditiru. Karya-karyanya meletakkan asas bagi para sarjana masa depan untuk dibangunkan, seterusnya memperkayakan bidang kajian ijaz. Apabila ilmu pengetahuan saintifik berkembang, para sarjana Muslim mula mengkaji aspek saintifik ijaz. Mereka menyadari bahawa Al-Quran mengandungi rujukan kepada fenomena alam yang selaras dengan penemuan saintifik yang baru muncul. Tokoh-tokoh seperti Al-Biruni, seorang ilmuwan yang terkenal, dan Ibn Sina, seorang doktor dan ahli falsafah yang terkenal, mengkaji ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam dan prinsip saintifik. Pendekatan interdisiplin mereka merapatkan jurang antara ilmu pengetahuan agama dan saintifik. Karya mereka menonjolkan penyelarasan luar biasa Al-Quran dengan kebenaran saintifik yang ditemui berabad-abad kemudian. Penyelarasan ini dilihat sebagai bukti lanjut tentang asal-usul ilahi Al-Quran, memberi inspirasi kepada generasi sarjana untuk meneruskan usaha penyelidikan ini. Pada zaman moden, kajian ijaz terus berkembang. Para sarjana hari ini dilengkapi dengan alat dan metodologi yang canggih, membolehkan mereka meneroka dimensi linguistik, saintifik, dan numerik Al-Quran dengan kedalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para sarjana kontemporari yang dilengkapi dengan alat dan metodologi yang canggih telah meneroka dengan lebih lanjut dimensi linguistik, saintifik, dan numerik Al-Quran. Mereka menggunakan teknologi moden untuk menganalisis teks, mendedahkan lapisan makna dan kepentingan baru. Penyelidik seperti Maurice Bucaille, seorang doktor Perancis, mendapat pengiktirafan atas kerja mereka menganalisis kandungan saintifik Al-Quran. Pendekatan interdisiplin Bucaille membawa perspektif baru kepada kajian ijaz, merapatkan jurang antara sains dan agama. Penyelidikan Bucaille khususnya menonjolkan konsistensi yang luar biasa antara ayat-ayat Al-Quran tertentu dengan penemuan saintifik moden. Penemuannya telah mencetuskan minat baharu dalam aspek saintifik ijaz, menggalakkan penerokaan dan kajian lanjut. Bidang kajian ijaz kekal bersemangat dan dinamik, dengan para sarjana dari seluruh dunia menyumbang kepada pertumbuhannya. Persidangan, penerbitan, dan usaha penyelidikan kolaboratif terus mengembangkan sempadan pemahaman kita. Kemunculan teknologi digital telah merevolusikan kajian ijaz, menjadikan sejumlah besar maklumat dapat diakses oleh penyelidik di seluruh dunia.
Pangkalan data dalam talian dan arsip digital telah menjadi sumber yang sangat berharga bagi para sarjana. Institusi pendidikan juga memainkan peranan penting dalam mempromosikan kajian ijaz. Universiti dan sekolah agama menawarkan kursus khusus memupuk generasi sarjana seterusnya yang akan meneruskan warisan penyelidikan yang kaya ini. Sifat kolaboratif ilmu pengetahuan moden telah memupuk komuniti penyelidik global yang berdedikasi untuk meneroka ketidakupayaan meniru Al-Quran. Usaha kolektif ini memastikan bahawa kajian ijaz terus berkembang dan maju. Sejarah kajian ijaz adalah bukti kekaguman yang berterusan terhadap sifat ilahi Al-Quran. Ketika para sarjana terus mendalami kedalamannya, varian pendidikan berkant pesawat yang lebih besar.